Hai guys, kembali lagi bersama saya di channel Do Culture Food. Salam sejahtera saya ucapkan kepada kalian di luar sana, dan saya harapkan kalian di luar sana baik-baik sahaja. Oke guys, saya sekarang berada di rumah dan baru saja balik daripada COD. Saya punya jualan seperti jus kunyit, serunding halia dan juga jus halia. So tadi cuaca sangat hujan lebat dan perjalanan saya pergi Saudi pada hari ini memang agak menjejaskan sebab terlampau hujan yang sangat kuat. So syukur puji Tuhan sebab saya selamat sampai di rumah saya dengan selamat. Guys, sebelum saya nak lanjutkan kisah perjalanan saya sebagai seorang usahawan, dan tidak lupa juga kepada anda di luar sana, terima kasih kerana tak habis-habis membagi sokongan, dorongan kepada saya. Begitu juga dengan customer-customer saya yang sentiasa refer order saya punya barang jualan. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Tanpa anda, siapalah saya, dan tanpa anda yang membeli saya punya jualan, tak mungkin saya akan sentiasa membuat saya punya bisnes sehingga sekarang. Dan guys, sebelum anda melihat saya punya video ni habis, pastikan anda like, komen dan subscribe supaya anda tidak ketinggalan video-video yang akan datang, dan juga supaya video ini menjadi manfaat kepada anda di luar sana. Okey guys, ini dia kita punya Madam kita, Madam Chu ya, selaku admin di channel Chu Culture Food. Okey, hari ini kita nak meneremu ramah dan bertanya pengalaman beliau ya, sepanjang career ataupun kalau dalam bahasa Indonesia karir beliau di dalam berjuang jatuh bangun, dan semasa beliau daripada mula-mula membuat usaha, menghasilkan usaha ataupun memulakan usaha sampai ke detik ini, sampai ke saat ini, sampai ke hari ini ya. Saya nak tanya dulu, apa pengalaman yang paling pahit semasa semasa usaha ini ataupun semasa bisnes ini dimulakan. Okay guys, pengalaman yang paling pahit adalah di mana saya perlu bekerja sepenuh masa. Maksudnya di sini bekerja sepenuh masa tu, mula-mula saya cuba memodalkan tak silap saya hari tu 100.5 kah untuk memulakan bisnes saya. Dan pada masa itu memang agak sukar juga untuk saya nak buat tempahan yang begitu banyak, tapi oleh kerana sokongan daripada kedua orang tua saya dan juga sokongan adik ipar saya pada masa itu sanggup menolong saya. Dan pada masa itu saya juga mengupah mereka untuk mencuci halia, memparut halia, dan selebihnya saya buat sendiri. Dan pada masa yang sama juga di mana saya terpaksa bekerja sehingga pukul 12 malam. Dan pada masa itu memang sangat-sangat, orang cakap sangat-sangat pahitlah dalam menempuhi cabaran buat bisnes ni, sebab bahan mentah dia pun agak jauh juga untuk saya dapatkan, seperti minyak masak, ikan bilis dan juga bawang. Lepas tu serunding, lepas tu dia punya halia kita terpaksa tempah dekat sempadan Indonesia, iaitu dekat Serikin. So di situ memang perjalanan agak jauh daripada saya punya kampung, nak pergi ke Serikin memang agak jauh. Itu adalah pengalaman yang kira pahit lah. So pengalaman yang pahit juga di mana masa tu biasalah dalam bisnes, mula-mula dalam bisnes, kita mula bisnes memang agak mencabar sikit, di mana kita mendengar bisikan-bisikan daripada beberapa orang yang mengatakan buat bisnes ni tak ada untung, lepas tu pengalaman pahit dia di mana saya terpaksa buat tempahan
Saya start daripada pukul 8 pagi selepas anak saya pergi sekolah. Daripada 8 pagi saya mencuci, lepas parut dan menggoreng. Paling lama adalah menggoreng. Proses menggoreng, lepas tu kita saring minyak sonding halia tu supaya dia tak berminyak. Dan kadang-kadang ada customer yang sudah tempah banyak, lepas tu cancel order. Di situlah kita punya fikiran pun dah rasa macam tak menentu, sebab sedangkan kita ambil bahan-bahan semua tu kita kena bayar cash, dan bila customer order banyak, customer sanggup untuk cancel. Tapi tak menjadi masalah bagi saya, sebab satu pintu tertutup, 1000 pintu terbuka. Dan syukur puji Tuhan, saya punya suding dari awal saya berbisnes sampai sekarang ni sudah masuk ke 5 tahun saya bertahan. Dan saya punya suding halia dari mulut ke mulut mendapat sambutan yang sangat memuaskan. Okey, maksud puan tadi kan, minta maaf lah saya potong kan. Okey, sekiranya ada pelanggan yang cancel order pada saat-saat akhir ataupun last minute kan, tapi serunding tu dia boleh bertahan lama lah, dia tak macam makanan lain kan. Contoh macam ayam ke apa, kita buat bisnes lain, kalau cancel order kita terpaksa menanggung risiko yang besar lah. Nak kata menanggung risiko yang besar tak adalah, sebab suding halia dapat bertahan dalam beberapa bulan. Sebab di mana customer saya yang tinggal di Semenanjung, dia ambil banyak dalam 6 botol macam tu, yang botol besar. So dia dapat simpan dalam masa setahun. So bila dia buka lagi, dia masih elok macam seperti biasa. Sebab selagi kita tak buka dia punya seal tu yang dekat botol tu, selagi itulah suding halia dapat bertahan. Yang penting tips dia untuk mengekalkan rasa suding halia tu macam rasa macam masih fresh, kita mesti menggunakan minyak yang baru, dan takkan menggunakan minyak sampai 2-3 kali bekas minyak kita takkan pakai. Limit dia, saya menggoreng suding halia cukuplah 2 kali saya menggunakan minyak masak, dan selebihnya saya akan buang. So di situlah tip dia untuk mengekalkan rahsia kita punya suding halia supaya sentiasa rasa fresh. Okey, selain daripada yang puan cakap yang Semenanjung, Semenanjung mana? Semenanjung Malaysia, Semenanjung Gaza, Semenanjung mana tu? Setakat ni memang dah banyaklah orang order daripada Kelantan pun ada juga, Terengganu, lepas tu daripada Sabah, lepas tu daripada Selangor, Melaka. Okey, selain daripada Semenanjung Malaysia kan, daripada Malaysia, ada tak daripada luar-luar negara, daripada Indonesia, daripada setakat Thailand? ni daripada Indonesia ada juga mengorder. Oh, ada juga. Ya, ada juga order. So kadang-kadang dekat sepadan Indonesia, dekat Serikin, kita tunggu dekat sepadan lah. Tunggu kat sepadan, lepas tu nanti dia sampai sepadan tu dia akan jumpa kita dekat sepadan sana. Ada juga yang main pos lah macam tu. Jadi kalau yang dekat-dekat pakai COD, kalau yang jauh pakai pos lah. Pakai pos. Okey. Ada masalah. Untuk kos penghantaran tu ataupun tempoh penghantaran tu, ada tak customer yang menunggu lama ke ataupun macam mana? Ada yang tak sampai ke? Setakat ni tak adalah. Tapi yang saya masih ingat masa musim COVID tahun 2021, dan juga masa mula-mula COVID datang, masa tu saya pernah pos pergi dekat Semenanjung, nak dekat sebulan baru sampai. Tapi syukur saya punya suding halia tu bila sampai ke tangan customer, dia tak berbau langsung. Maksudnya dia masih kekal rangup, dia masih kekal lagi bau fresh halia tu. Itulah cabaran dia lah pada masa tu. Tapi kalau tak pasal COVID, paling lama pun dalam 3 hari dah sampai macam tu. Kita guna penghematan pos laju, kadang-kadang kita guna JNT. Lepas tu ada juga yang dari Miri, Sibu, Bintulu ataupun Muka, Seri Aman, kita gunakan penghematan bas. Okey puan, saya nak tanya ni lah, berkenaan dengan untuk platform perniagaan ni kan, apa media sosial yang puan guna, macam Facebook ke, ataupun ada kedai sendiri ke, ataupun main hantar dekat kedai-kedai ke, ataupun macam mana tu? Okey, ada juga yang dihantar dekat kedai-kedai.
Lepas tu ada juga saya menggunakan platform seperti Facebook, WhatsApp, macam tu lah platform yang paling senang untuk saya gunakan. Dan platform yang terkini sekarang iaitu YouTube. Yes, platform yang paling Popular lah. popular sekarang saya menggunakan YouTube. Sebab YouTube ni dunia yang akan menyaksikan Ya, dunia. dan dunia yang akan memberi Tengok. komen dan juga nonton ya. Okey, kita sapa dulu penonton daripada Indonesia. Hello, selamat mampir ke channel saya. Dan Channel juga gue. negara Brunei, Hai. Singapura, Ya. India, Filipin, Thailand dan semualah di Asia dan juga di luar Asia. Okey. Okey puan, saya nak tanya satu soalan lagi. Berkenaan dengan cabaran-cabaran, rintangan yang puan tempuhi. Saya dengar cerita puan ada mengidap penyakit jantung ya daripada kecil. Biasanya kalau ada penyakit kronik ni, itu adalah cabaran yang paling besar bagi setiap orang lah, setiap insan untuk berjuang dan juga untuk meneruskan lagi macam mana untuk memajukan diri dalam bidang usahawan perniagaan. Okey, apa yang puan lakukan semasa contoh tengah parut halia ke, tiba-tiba ada sakit ke, apa macam mana tu? Okey, memang saya ada penyakit iaitu penyakit jantung dan juga saya pernah menjalani pembedahan pada tahun 2006. Tapi itu bukan halangan bagi saya, dan kalau orang sebut pasal penyakit itu bukan jadi alasan untuk kita teruskan kehidupan kita sebagai seorang manusia. Kita kena ingat tanggungjawab kita, kita kena ingat kehidupan kita. Dan lepas tu saya punya rintangan bila saya membuat sulung halia, kadang-kadang ada juga saya rasa macam kalau terlampau penat, saya akan rasa dada saya macam sakit. 3. Okey, selain daripada mengidap penyakit jantung, tapi syukurlah lepas saya operation pada tahun 2006, saya rasa okey. Tapi dalam kehidupan saya pernah menjalani 4 kali pembedahan. Okey, dan di mana juga saya pernah kena 4 kali bius tulang belakang. Tapi itu bukan jadi masalah bagi saya, sebab bila kita ingat kita punya tanggungjawab, kita ingat komitmen kita, kita rasa semangat tu memang sentiasa membara untuk teruskan kehidupan kita. So kadang-kadang memang saya tak tipu masa saya tengah mencuci halia kan. Kalau kita mencuci halia kan rasa kita duduk macam ni, kita cuci, tulang belakang memang akan rasa sakit. Tapi bertahan saja demi tempahan customer. Sebab mula-mula saya buat bisnes ni, saya ingat cuma nak buat kecil-kecilan sahaja. Lepas tu bila orang sudah cuba sekali, orang nak lagi. So daripada kecilan tu, daripada memodalkan 150 sampai 150 rupiah ke, dolar ke, ringgit ke, apa tu? ringgit. Daripada 150 ringgit, saya memodalkan 150 ringgit, saya dapat apa tu orang cakap, macam saya dapat buat dalam beberapa kontainer. Masa tu saya jual pakai kontainer. Orang cakap, jangan selalu dengar cakap orang. Tak, masa tu saya beli 10 kilo. Okey, daripada 10 kilo saya mulakan bisnes saya pada masa tu. Dia meningkat kepada 20 kilo. Lepas tu meningkat kepada 30 kilo satu minggu. Dan masa musim Covid dia meningkat sampai 50 kilo dalam satu minggu. So di mana masa tu saya tak cukup tangan, tapi syukur saya punya mak dengan adik ipar saya sanggup turun padang untuk menolong saya mencuci halia, memparut halia sampai tengah malam. So pagi, bila keesokan pagi dia, bila saya bangun, saya terus goreng saya punya halia. Dan daripada 20 kontainer dalam satu minggu, saya boleh menyiapkan dalam 100 kontainer. Pada masa tu saya jual menggunakan kontainer. Tapi sekarang memandangkan banyak customer saya yang dari jauh, maksudnya dari jauh ni dari Semenanjung, daripada Sibu, Bintulu Miri, terpaksa menggunakan penghantaran melalui pos laju. Jadi saya menggunakan botol. Okey, untuk harga pula puan, macam mana tu?
Adakah ikut harga yang lepas, yang dulu-dulu, ataupun ada harga yang terkini pada masa sekarang dengan berat macam mana tu? Okey, kalau dulu saya gunakan kontainer, saya jual dalam satu kontainer kecil saya jual RM10. Lepas tu dalam botol pada masa tu saya jual dalam RM25. Masa tu barang masih murah pada tahun 2019. Okey, lepas tu bila kita dah memperbaharui kita punya bisnes sebab kita menggunakan stiker, so kita kena fikir daripada stiker kita, botol kita, lepas tu tenaga kita dan juga upah gaji pekerja kita yang menolong kita mencuci, memparut, itu kena kira juga. Jadi saya mengambil keputusan untuk naikkan sedikit saya punya harga serunding. Oh, mengikut harga pasaran lah. Mengikut harga pasaran. Sebab sekarang ni harga minyak sangat mahal dan paling membuatkan seorang usahawan yang menggunakan minyak masak, sebab kita nak cari minyak masak yang dalam plastik sangat-sangat susah. Kadang-kadang saya terpaksa menggunakan minyak dalam botol yang 5 kilo tu kita beli harga paling murah pun dalam RM28 5 kilo. Jadi kita guna tu untuk menggantikan stok minyak masak yang dalam plastik. So kita kena fikir jugalah untuk naikkan kita punya harga. Okey puan, selain daripada serunding halia ya, daripada serunding halia Dayak, apa lagi bisnes-bisnes ataupun jualan-jualan yang puan buat sekarang ni? Okey, bisnes yang saya buat dari dulu lagi sampai sekarang sudah bertapak selama 5 tahun. Saya juga membuat jamu jus kunyit asam madu dan juga jus halia. Okey, ini adalah satu pakej untuk ibu berpantang. Jadi pada masa tu mula-mula saya cuma buat serunding halia. Dan tiba-tiba saya terfikir, kenapa saya tak buat jus halia sekali dengan jus kunyit. So saya pun cuba buat dan saya mengikuti kursus pembuatan jus kunyit, jus halia macam mana. Jadi selepas tu saya cuba buat 10 botol dulu untuk jus kunyit asam madu. Untuk permulaan lah. Untuk permulaan saya cuma buat 10 botol dulu. Tapi syukur selepas orang cuba untuk sebotol dari mulut ke mulut, daripada 10 botol permulaan, sebulan saya mampu buat dalam 100 botol. Oh, bertambah-tambah sambutan. Memang bertambah. Kadang-kadang kita pos pergi dekat Miri Bintulu juga kita menggunakan perkhidmatan pos laju lah. Lepas tu kita punya jus halia juga. Sebab biasanya ibu yang berpantang ni, kalau dulu semuanya menggunakan ubat tradisional, maksudnya akar-akar kayu. Tapi sekarang ni dah moden, jadi kita buat dalam apa tu orang cakap, memudahkan Orang cakap, jangan selalu dengar cakap orang. Okey. Kira apa kelebihan jus kunyit ni, yang pengamal jus kunyit ni, apa kelebihan untuk kesihatan ataupun apa fungsi dia untuk kesihatan? Okey, jus kunyit ni sangat-sangat apa orang cakap, jangan dengar cakap orang. Okey. Apa dia punya kelebihan dia? Maksudnya apa kategori, lelaki perempuan boleh minum boleh ataupun minum. Okey, jus kunyit asam madu ni adalah salah satu minuman daripada Indonesia. Sebab Indonesia yang mengamalkan jus kunyit ni sebenarnya. Yang mula-mula dululah memang orang dari Indonesia yang mengamalkan, seperti Pak Joki kan nama dia tu. Joki kan nama dia tu. Pak Jokowi, alamak, Pak Jokowi, kebetulan Pak Jokowi, minta maaf Pak Jokowi, tersasul. Dia pun mengamalkan setiap pagi tau sebelum beliau pun mengamalkan secawan jus kunyit. Pagi hari ini saya akan memulai aktivitas kantor, tapi ini masih di rumah, di
Istana Bogor. Inilah yang menjadi idola saya. Terima kasih Bapak Jokowi. Biasanya saya kalau pagi itu sebelum beraktivitas minum jamu. Jamu ini adalah jamu dari campuran temulawak, jahe, kunyit. Jadi jahe ditumbuk atau dirajang-rajang, temulawak ditumbuk rajang-rajang, kunyit juga, kemudian diseduh, air panas, disaring, kemudian diminum. Dan sudah saya minum mungkin 17-18 tahun yang lalu sampai sekarang. Saya rasa akan memberikan manfaat yang baik untuk kebugaran tubuh. Ingin mencoba, ya dibuat sendiri. Okey puan, untuk serunding halia tadi kan, apa dia punya kelebihan dia, apa dia punya keistimewaan dia ketika menikmati, dan peringkat yang boleh menikmati ni budak-budak boleh ke ataupun baby ke ataupun orang tua, macam mana tu? Okey, serunding halia ni boleh diambil daripada usia yang kecil hinggalah ke dewasa. Okey, lepas tu kebaikan dia, serunding halia ni sangat bagus untuk mencuci dalaman dan juga untuk memanaskan badan, dan selain daripada itu mampu mengeluarkan angin-angin dalam badan. Bagi perempuan yang baru datang bulan ataupun period, memang sangat-sangat sesuai memakan serunding halia untuk panaskan rahim, untuk bagi mengeluarkan proses kesembuhan rahim lah maksudnya. Dan bagi wanita yang baru lepas bersalin pun sangat-sangat bagus untuk mengamalkan serunding halia, sebab mampu mengeluarkan angin dalam badan, lepas tu Melancarkan peredaran darah, dan juga bagi yang susah untuk kentut dan juga buang angin dalam badan, bagus anda makan serunding halia. Hati-hati juga guys, kalau nak makan serunding halia ni jangan main-main, jangan sebelum tidur tu jangan makan guys, nanti pasangan anda terkeluar dengan tiba-tiba daripada bilik. Lepas tu serunding halia ni sangat sesuai makan dengan bubur dan juga nasi panas. Tapi kebanyakan customer saya ataupun pelanggan saya yang sentiasa beli dengan saya, diorang tak makan dengan bubur, diorang makan macam tu saja, seperti makan kudapan ataupun makan makan keropok lah. Makan macam tu sambil tengok TV, tengok-tengok dah habis satu botol. Banyak juga kelebihan keistimewaannya. Ya. Dengan harga pun berpatutan dan mampu milik. Bukan mampu tengok, mampu milik. Okey. Kalau bahasa Indonesia, halia ni adalah jahe. So jahe ni salah satunya makanan yang boleh membuatkan kita awet muda. Awet ke awet? Awet muda. Ya. Okey. Selain daripada tu kan, macam untuk bekalan-bekalan serunding ni, selain daripada sempadan ataupun daripada lokal lah, tempatan kan. Okey, untuk proses penghantaran dia tu, ada tak contoh macam dengan masalah kos-kos penghantaran ataupun kos-kos bahan bina ataupun macam mana tu? Setakat ni masalah daripada stok memang tak ada. Okey puan, untuk keistimewaan dan kelebihan jus kunyit tadi kan, untuk kita tahu dia punya apa efek ataupun kesan ataupun dia punya feedback dia, respon dia, maklum balas dia berapa bulan setelah ataupun beberapa hari, beberapa minggu setelah pengambilan jus kunyit tu baru nampak perubahan dia tu. Okey, ada customer saya yang minum jus kunyit ni. Kadang-kadang ada customer yang sukar untuk datang bulan ataupun dia punya tidak normal maksudnya peredaran darah tidak normal, sebab biasanya bagi perempuan dia setiap bulan untuk datang period. Tapi ada juga customer yang kadang-kadang datang lepas tu 2-3 bulan tak datang. Jadi kita showkan dia untuk minum jus kunyit, sebab jus kunyit saya tak ada bahan pengawet.
So jangan risau untuk mengamalkan setiap hari. Dan jus kunyit ini juga mampu untuk mengeluarkan dan juga mencuci dalaman kita. Seperti yang saya katakan tadi, ada customer sudah ada terbukti testimoni bila dia tak datang bulan, selepas dia mengamalkan dalam masa sebulan 2 bulan, syukur puji Tuhan, dia punya bulan tu datang setiap bulan. Macam itulah. Maksudnya kembali normal lah. Kembali normal seperti biasa. Dan juga ada testimoni daripada mak customer saya. Dia selalu sakit lutut. Sakit lutut sebab bila bangun pagi dia akan rasa lutut dia sangat keras untuk bergerak. Tapi selepas mengamalkan jus kunyit setiap hari, dia ambil dalam 1 gelas. Lepas tu sebelum tidur dia ambil dalam 1 gelas. Dia dapat merasakan yang lutut dia sudah boleh berjalan seperti biasa. Tapi itulah, untuk mendapatkan kesan yang baik, kita kena amalkan dalam masa sebulan ataupun 2 bulan. Sebab semua ubat pun ataupun semua jus-jus ataupun jamu-jamu di luar sana, kalau nak mendapatkan kesan yang baik, kita kena konsisten. Jangan hari ni minum, esok tak, memang tak akan dapat kesan yang baik lah. Maksimal lah. Macam tu ya. Okey, untuk ukuran pula ataupun untuk saiz botol jus kunyit ni, berapa ml biasanya? Okey, 500 ml. Dan ada juga customer saya yang selalu sesak nafas ataupun sukar untuk tidur sebab terlampau penat. Dan juga ada juga yang macam semput-semput, tapi lepas dia minum kita punya jus kunyit kembali normal seperti biasa. Sebab di dalam jus kunyit tu kita menggunakan madu ya. Isi kandungan di dalam jus kunyit kita gunakan gula Melaka. Kita tak guna gula-gula yang biasa punya, kita gunakan gula Melaka. Dan lepas tu kita gunakan madu. Okey, madu yang kita guna pun bukan madu biasa, kita gunakan madu kelulut. Lepas tu kita ada daun pandan. Semestinya daun pandan sangat berkhasiat untuk tubuh badan kita, seperti membuang angin juga, awet muda dan juga mampu mengurangkan kencing manis. Selepas tu saya menggunakan halia dan juga kunyit. Dua bahan ni sangat-sangat bagus dalam kesihatan, iaitu halia dan kunyit. Sebab apa? Sebab halia mampu membuang angin dalam badan, dan kunyit mampu mengekalkan kecantikan dalaman dan juga luaran. Macam tu. Okey, untuk madu tadi kan, pakai madu asli ataupun madu kelulut Madu kelulut. Saya gunakan madu kelulut. Madu asli tu madu kelulut. Okey, selain daripada itu kan, untuk jus kunyit ni tadi, untuk pelanggan-pelanggan ataupun pembeli-pembeli daripada mana yang selalu datang? Maksudnya daripada kategori apa? Cikgu ke, jururawat ataupun orang-orang biasa, pekerja biasa ataupun macam mana tu? Yang paling banyak mengamalkan jus kunyit saya adalah jururawat. Daripada bahagian kesihatan lah. Bahagian kesihatan. Sebab mungkin diorang sudah tahu, ataupun mungkin diorang selalu tengok YouTube. Tengok ke nonton? Nonton. Macam mana untuk menjaga dalaman wanita. So bagi yang ada seperti keputihan yang sangat orang cakap, jangan dengar cakap orang. Keputihan yang sangat berbau. Lepas tu period tak teratur, angin dalam badan. Lepas tu selalu segugut, ataupun masa time datang bulan tu kita selalu segugut. Amalah jus kunyit, asam madu supaya mengurangkan kita punya kesakitan, mengurangkan keputihan dan juga merawat keputihan. Okey puan, saya rasa cukup di sini sahaja untuk pertemuan kita pada kali ini. Dan sebelum itu, sebelum mengakhiri kita punya segmen pada kali ini, apa pesan puan untuk pembeli-pembeli ataupun pelanggan-pelanggan yang di luar sana ataupun yang baru saja menonton YouTube ini, berkunjung di sini, apa pesan? Okey, pesan saya kepada pelanggan-pelanggan saya di luar sana ataupun bagi yang menonton saya punya channel ni, terima kasih kerana sudi menonton channel saya. Dan jangan lupa tekan butang subscribe, like dan komen. Okey guys, seperti apa yang saya katakan tadi,
di mana jatuh bangunnya seperti yang saya kongsikan tadi, pahit manis jatuh bangun dalam perniagaan ataupun dalam bisnes. Kita mestilah tabah untuk mengharungi setiap detik-detik rintangan yang datang, kerana di dalam usaha ataupun di dalam kita punya perniagaan mesti ada orang di sekeliling kita yang tak menyukai, seperti sanggup memfitnah kita, menghina kita, meremehkan kita. Abaikan, biar kita teruskan dengan kehidupan kita untuk majukan diri kita supaya berjaya seperti orang lain. So bagi siapa-siapa yang sanggup menjatuhkan kita, maafkanlah diorang, kerana mereka pun tidak mengetahui apa yang mereka buat. Okey, di situ saja saya punya pesanan-pesanan. Semoga anda di luar sana pun sukses selalu. Bye. Dan jaga diri, Baik-baik. hiasi peribadi. Ya. Okey guys, itu sahaja pesan-pesan dan juga kongsian ataupun cerita daripada Madam Ju kita ya, selaku admin channel Ju Culture Food. Okey, semoga kita bertemu di lain waktu dan hari yang sama di channel Ju Culture Food. Bye. Sakit aja. Hai guys, salam sejahtera guys. Okey guys, selamat berhujung minggu kepada sahabat-sahabat di luar sana. Okey guys, ini adalah rutin seharian saya guys. Selain daripada menjadi seorang suri rumah, ini adalah rutin saya sepenuh masa. Selepas saya membuat serunding halia, saya akan keluar COD. Memandangkan hari ini hari Sabtu adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh saya, sebab hari Sabtu dan hari Ahad adalah masa yang agak panjang bagi saya untuk keluar COD. Kerana hari biasa sangat terhad, kerana terpaksa keluar ambil anak sekolah, hantar anak sekolah lagi. Jadi masa keluar COD tu kadang-kadang kita keluar malam je. So hari Sabtu dan hari Ahad merupakan hari yang agak panjang bagi saya lah. So hari ni saya nak pergi COD 1 bakul serunding halia. Ini dia guys, ini dia serunding halia. Ini adalah serunding halia Dayak. Okey, yang ini saya nak pergi COD untuk ibu-ibu yang berpantang. Okey, bagi yang berpantang memang sesuai lah. Ini adalah serunding halia untuk orang berpantang, tapi tak semestinya untuk yang berpantang lah. Lelaki perempuan boleh makan. So, stay tune guys, saya nak pergi tempat yang agak jauh hari ni. Okay guys, jom kita pergi ke lokasi customer-customer saya pada hari ini. Diorang sedang menunggu saya. Okay, stay tune. Jom ikut saya. Okay guys, jom ikut saya. Hari ni kami bertiga, saya punya big boss duduk belakang. Dia suruh saya driving pula hari ni. So hari ni kiranya saya jadi driver. Sebab hari-hari big boss saya driver, jadi hari ni saya jadi driver. Okay guys.
So, ayun na yun. Ah, kaya jauh. Beli puluh. Dua, tiga. Oke guys, sekarang kita dah pergi ke lokasi yang kedua, yaitu dekat lain tempat tu lagi. Okay. Hujan lebat guys. Tak nampak jalan, ha? Tak nampak jalan ke? Sekarang jam pukul 4.14 minit petang. Oh, ribut petir. Oh, angin kuat, ha? Oh, tak nampak jalan. Memandangkan hujan ni tak berhenti-henti, dengan angin dia kuat, dengan ributnya, dengan lebatnya. Jadi kami mengambil keputusan untuk berehat sekejap di kedai kopi. Sebab hari ini sangat-sangat sejuk, kita ingin memanaskan badan kita dengan secawan kopi. Okay guys, tengoklah keadaan di luar ni, sangat-sangat lebat hujan. So tangan, kaki, muka pun sudah rasa nak beku. Okey guys, memandangkan hari ini hujan sangat-sangat lebat, jadi kami mengambil keputusan untuk singgah dahulu makan lok-lok dalam panas-panas dan juga minum secawan Milo panas.